Nabi mengatakan ya, beruntung orang yang pada akhir zaman, beruntung orang-orang pada akhir zaman yang dalam catatannya itu banyak tercatat istighfar dan selawat. Istighfar, jadi kita punya dosa-dosa kita tobat dan selawat. Selawat ini peranannya untuk apa? Peranan selawat ini adalah untuk menampung segala pahala-pahala yang kurang pada amalan kita pada akhir zaman ini, menampung segala kekurangan kita. Tambah lagi kita kenapa kena selawat? Selawat Nabi itu nur ya, cahaya ya, cahaya. Dan dengan cahaya yang dipantulkan Allah Ta'ala ke dalam hati kita itu, kita perlukan cahaya ini sangat-sangat pada akhir zaman. Pada akhir zaman orang gelap orang bilang terang, terang orang bilang gelap, hitam orang bilang putih, putih orang bilang hitam, dan yang sokong bukan main banyak. Apabila orang bilang putih sebagai hitam, hitam sebagai putih, yang lain pun ikut, ya betul, hitam dia bilang putih, putih dia bilang hitam, berbondong-bondong akan ikut. Itu yang kita takut. Kalau tak ada nur dalam hatinya, semua akan ikut belaka. Dengan ada nur dalam hatinya, kerana ada Nabi Muhammad dalam hatinya, ada ingat Nabi Muhammad senantiasa memandunya kepada jalan yang benar, maka dia tidak akan tersasar, tidak akan tergelincir pada jalan yang tidak benar. Itu peri pentingnya banyak selawat pada akhir zaman. Di samping dapat pahala, kita juga terpancar hati kita. Terpancar hati kita kerana Nabi Muhammad itu adalah cahaya, Nabi Muhammad itu adalah sinar. Berbagai-bagai cerita-cerita tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan orang ya, zaman berzaman. Banyak cerita-cerita lain tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita yang suka saya ulang dan ulanglah beberapa cerita ini. Satu orang ahli maksiat. Ahli maksiat, berbagai-bagai dia punya maksiat, dia berfoya-foya. Apabila dia meninggal, seorang alim, seorang salih bermimpi jumpa dia di dalam taman syurga. Kan heran ya, patutnya tengah siksa kena neraka, kok dengan taman dalam syurga, tengah gembira-gembira dengan taman syurga. Maka dia bertanya, engkau fulan bin fulan? Ya. Kau dalam taman syurga? Ya. Aku pada hayat aku melakukan macam-macam dosa, tapi aku pernah terhadir satu majlis. Rupanya majlis itu selawat, dan imam dalam majlis itu tadi mengatakan, angkat suara selawat atas nabimu, semarakkan. Aku pun sallallahu ala Muhammad, macam yang kita baca dalam asyarakal kita, dalam hal qiyam kita ya, angkat suara, dan aku semarakkan selawatku itu. Didengar oleh Allah Ta'ala, disimpan oleh Allah Ta'ala, diganjari oleh Allah Ta'ala, dihargai oleh Allah Ta'ala. Dengan itu menjadi sebab segala dosa-dosa aku Allah Ta'ala ampunkan. Sebab yang dia seru siapa tu? Kekasih Allah, kekasih Allah. Dan dia sungguh-sungguh menyerukan dan melaungkan suaranya. Subhanallah, sekali saja dia hadir majlis selawat boleh dapat begitu. Ada seorang makcik, seorang nenek pulaknya, anaknya meninggal dunia. Dia bermimpi anaknya dalam bahaya dalam kubur, dengan pakaian yang buruk dan lusuh. Anaknya menangis, ibu saya dapat nasib tidak baik, ibu saya mendapat siksa kubur kerana banyak dosanya anaknya makcik ini. Maka besok dia pergi kubur anaknya hanya nak mendoa apa yang terpatutlah. Tiba-tiba datang seorang darwish. Darwish tu orang-orang yang kita bilang orang-orang sufi yang kelana ya. Datang ke tengah-tengah di taman tanah perkuburan kubur itu, dia baca selawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya dia selawat atas Nabi. Kemudian dia katakan, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini untuk sekalian ahli kubur. Dia pun jalan. Heran makcik ni tengok orang ni punya perlakuan. Orang sufi ni kadang-kadang aneh-aneh perlakuan mereka. Mereka banyak yang pelik-pelik. Kita sangka dia pelik tahu, tapi mereka kadang-kadang mereka buat itu dia tak perasan. Dia kan normal macam orang biasa. Maka dia selawat, makcik ni tengok heran, kok begini amalannya ya. Maka lepas dia jalan, makcik ni tak lama balik, malah mimpi anaknya pakai baju cantik, ada makanan indah, makanan yang lazat-lazat semua. Ibu, aku dah lepas pada seksa ibu. Macam mana caranya? Kelantaran selawat yang dihadiahkan oleh orang tadi. Besar sekali selawat itu, besar. Dihadiahkan kepada si mati, mudah-mudahan menjadi penembus dia daripada seksa kuburnya. Banyakkan selawat atas Nabi, banyakkan selawat atas Nabi.